Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tentang ta'rif Islam, pengertian Islam. Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak boleh disamakan dengan pengertian perkataan agama menurut fahaman manusia pada umumnya dalam bahasa bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Islam adalah ad-din. Ad-din daripada bahasa Arab maknanya sangat luas. Lebih luas daripada makna agama dalam bahasa Melayu, religion dalam bahasa Barat, ataupun apa sahaja bahasa. Perkataan yang tak boleh diterima satu perkataan sahaja dengan agama. Islam ni lebih besar daripada agama. Sekadar berupa ajaran di mana agama dalam bahasa lain sekadar berupa ajaran yang menyatakan tentang hubungan antara manusia dengan kuasa gaib. Ketidaksamaan pengertian ini kerana Islam daripada kalimah ad-din yang bermaksud merangkumi keseluruhan lapangan kehidupan manusia adalah terkandung di dalamnya akidah, yakni kepercayaan, semua amalan jasad, ruh, akal, dan hukum-hukum yang berhubung dengan rohani dan jasmani, fardiyah orang berserangan, dan jama'iyah ramai. Agama dan politik ada dalam Islam, dan segala urusan hidup di dunia dan akhirat adalah lebih luas dari pengertian agama sahaja dalam bahasa yang lain. Menunjukkan bahawa Islam tak boleh diterjemah dengan perkataan agama sahaja. Kerana Islam sebagai ad-din merangkumi seluruh urusan kehidupan manusia, kejadian mereka dan hubungannya. Berkait dengan jasad, roh, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan semua benda-benda yang ada di atas dunia, dan hubungan dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Surah An-Nahl ayat 89. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad SAW akan Al-Quran untuk menerangkan segala-galanya dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang muslimin, orang-orang yang menganut Islam itu. Ayat ini menunjukkan luasnya makna Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Surah Al-Ma'idah ayat 3. Maksudnya pada hari ini, yakni hari Arafah ataupun hari Nahar, telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kucukupkan untuk kamu nikmatku dan telah aku redha bagi kamu Islam sebagai din kamu. Ayat ini juga menyatakan Islam satu agama yang sempurna, merangkumi seluruh perkara berkait dengan manusia.
dan alam ini. Rasulullah SAW memberi berbagai-bagai takrif tentang Islam menurut keadaan orang yang bertanya, iaitu dengan hanya menyebut beberapa juzuk yang menjadi rukun perlu dengannya tanpa menyebut secara keseluruhannya. Di mana bila orang tanya tentang Islam, Nabi jawab ikut kadar kepahaman orang itu. Ada Nabi jawab pendek reka sangat, ada Nabi jawab panjang. Ada sebut sebahagian rukun, 5. Ada rukun yang lebih daripada itu. Banyak hadisnya. Dalam satu hadis, ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril AS tentang apa itu Islam, Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Baik, atas fathah. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Betul bagi itu. Kerana atas daripada perkataan an tashhada wa tuqima wa tu'tiya wa tasuma wa tahujja. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maksudnya Islam itu bahawa kamu menyaksikan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika berkuasa. Jawab pada soalan malaikat Jibril dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jibril datang menghadap Nabi SAW, merupakan manusia, seorang lelaki yang tak dikenali, yang bersih pakaiannya, yang segok rupanya, bertanya soalan-soalan depan sahabat. Tujuan nak mengajar sahabat. Antara soalannya, apa dia Islam? Maka Nabi jawab, rukun Islam 5 perkara itu. Nabi jawab. Yang terkenal di kalangan kita, iaitu mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, puasa Ramadan, mengerjakan haji kepada yang mampu. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain pula, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salata wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni dia perkara juga, tapi tertib dia lain. Yang pentingnya bukan tertib itu. Kan yang disebut dalam hadis itu. Maksudnya dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, haji ke Baitul Haram, dan puasa bulan Ramadan. Puasa disebut kemudian. Bezanya tertib dia saja. Ini satu hadis. Ketika menjawab pertanyaan dari seorang yang bertanya, apa itu Islam? Dalam hadis lain pula, ada orang tanya Nabi, apa itu Islam? Rasulullah SAW telah bersabda, faqala Rasulullah SAW, 5 salawatin fil yawmi wal layla. Faqala hal alayya ghairuhunna? Qala la, illa an tatawwa. Wa dhakara lahu az-zakah. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la, illa an tatawwa. Fa'adbara wa huwa yaqul, لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه السلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أخرجه الستة إلا الترمذي. Di mana 6 ulama hadis meriwayatkan kecuali Tirmizi. Maksud Rasulullah SAW bersabda, 5 sembahyang dalam sehari semalam. Orang tu tanya apa dia Islam. Nabi kata 5 sembahyang dalam sehari semalam. Lalu dia bertanya, adakah wajib pada saya selain daripadanya?
SAW bersabda, tidak, malaikat ni yang sunat. Kalau membuat sunat. Hak lain tu sunat. Lima waktu ni wajib. Lalu Rasulullah SAW menyebut zakat. Kalau mau ada harta, kena keluar zakat. Dia bertanya lagi, adakah wajib pada saya? Lain daripadanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak, malaikat jika melakukan sunat. Sedekah sunat. Lalu dia berpaling dan berkata, aku tidak menambah dan mengurangkan daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, dia mencapai kemenangan jika dia benar. Atau dia masuk syurga jika dia benar-benar begitu. Dalam hadis ni, disebut perkara ni saja, iaitulah sembahyang 5 waktu dengan menunaikan zakat. Hak lain Nabi tak sebut. Padang dengan dua ni saja pada orang yang bertanya. Haji tak sebut, puasa tak sebut. Itu pun rukun Islam juga. Tapi Nabi jawab ringkas, 2 perkara saja. Bukan makna rukun Islam itu 2 perkara. Ini berdasarkan kepada tahap orang yang tanya. Hadis tersebut hanya mengatakan tentang rukun-rukun Islam dan bukan menyatakan keseluruhan ajaran Islam. Kerana Islam terkandung dalam Al-Quran serta dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu lebih luas daripada apa yang disebut dalam rukun-rukun Islam. Islam ni luas. Makna dia, perkara yang wajib bukan yang perkara itu saja. Ada lagi perkara yang wajib. Banyak benda lain. Benda yang wajib. Beri nafkah pada anak isteri wajib juga, tak disebut dalam rukun Islam. Berjihad lawan musuh Islam wajib juga, tak sebut dalam rukun Islam. Nikah anak elok daripada berzina wajib juga, tak sebut dalam rukun Islam. Sesungguhnya di sana masih ada lagi disebut tentang akhlak, ekonomi, kemasyarakatan, rumah tangga, negara, perdamaian, peperangan, balasan baik dan jahat. Kalau sekiranya kita buka kitab-kitab fiqh pula, maka kita dapat melihat di dalamnya tentang hukum-hukum ibadat. Kau bukan ibadat. Dan kitab fiqh, dia bagi ibadat. Hal-hal ibadat saja. Semayang, puasa, zakat, haji, zikir. Zikir termasuklah bersumpah dan lain-lain. Bertasbih, hal ibadat. Munakahat, hal rumah tangga. Perkahwinan, perceraian, nafkah. Itu wajib. Muamalat, tentang kerja-kerja kita. Tentang berniaga, bercocok tanam, haramnya riba, dan lain-lain. Jenayat, hukum jenayah, undang-undang kecederaan, mencederakan orang. Qadha, kehakiman. Ada hukum kait dengan kehakiman dalam Quran. Jihad dan sebagainya. Begitu juga hanya dengan kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang bukan sahaja sekadar menyebut rukun-rukun Islam, tetapi adalah menyebut lebih daripada itu lagi. Bukan 5 perkara itu saja yang wajibnya. Jadi Islam ni makna dia luas, mesti dipaham. Di sini saya kemukakan bab takrif Islam sebagaimana yang pernah dibuka oleh ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak takrif ulama beri pada Islam ni. Di antaranya ialah yang pertama, Islam berarti tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa, kerana ketundukan yang seperti itu walaupun tanpa perhitungan pahala dan dosa. Islam dengan makna tunduk, serah diri pada Allah Ta'ala dengan rela hati, dengan redha, bukan dengan paksaan. Itu makna Islam. Berpandukan firman Allah SWT, apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tawwan wa karahan wa ilaihi yurja'un. Surah Al-Imran ayat 83. Maksudnya, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, yakni Islam? Padahal kepadanya menyerah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Baik dengan suka, mengikut fitrah, sifat semula jadi, pun terpaksa mengikut taklif yang kepada Allah mereka dikembalikan. Ayat ini menyatakan seluruh alam adalah Islam.
Dengan makna menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Bukan saja alam manusia, termasuk alam malaikat. Termasuk alam binatang. Alam tumbuhan. Bulan, bintang, matahari, cakrawala. Awan di langit. Semuanya menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dengan makna Islam. Sama ada mengikut undang-undang fitrah. Sifat semula jadi. Kejadian dia begitu. Macam bernyawa bernafas. Manusia pun bernafas. Binatang pun bernafas. Pohon ada cara bernafas dia. Itu makna Islam secara semula jadi. Ataupun secara taklif. Secara menunaikan perintah. Ini wajib. Ini haram. Tugas kepada manusia. Malaikat Islam. Suhari kepada Allah Ta'ala. Sifat malaikat tak dirhaka saya tadi. Fitrah dia. Jadi mereka tak buat maksiat langsung. Itu sifat dia. Dengan makna serah diri. Adapun ketundukan dengan penuh kesedaran adalah hakikat Islam. Dan dalam keadaan tunduk yang seperti itu timbul pahala dan dosa. Sesungguhnya tanda bukti penuh ketundukan kepada Allah Ta'ala ialah redha. Menerima agamanya yang diiringi pula dengan penuh kesedaran. Ini adalah lantaran kerana Islam menurut pengertian ini adalah merupakan agama yang diridai Allah. Agama yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk disampaikan kepada manusia. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim." Surah Al-Imran ayat 85. Maksudnya, dan barang siapa yang mencari selain daripada ni tak kena ni, ayat lain ni. Sepatutnya ayat ni, wa man yabtaghi al-sadyan falan yuqbal minhu wa huwa fil ardi minal khasirin. Ini salah pindah ayat ni. Al-Imran juga. Itu ayat, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil ardi minal khasirin. Ini terjemahan betul. Ayat itu dia ayat lain. Kena betul tu silap cetak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur." Surah Luqman ayat 22. Maksudnya barang siapa yang menyerah dirinya Islam kepada Allah sedangkan dia sebagai orang yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah berpegang bersimpulan tali yang kukuh dan hanya pada Allah kesudahan segala urusan. Islam anda menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Islam saja Allah Ta'ala terima. Lain pada Islam Allah Ta'ala tak terima. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Idh hadara Yaqub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون." Maksudnya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu pada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub, Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda mati? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah kamu sembah selepas aku meninggal?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh padanya," yakni Islam. Ni. Hak tadi kena betul ayat tu. Wa man yabtaghi tu ayat berapa kita tengok? Ayat 85. Bukan dengan tulis itu ayat lain tu. Kena betul. Ayat 85. Ayat ini mengatakan bahawa nabi-nabi adalah Islam. Termasuk nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel bukan agama Yahudi, tidak. Semuanya Islam. Yahudi ni agama yang sudah dipindah, yang sudah diselewengkan daripada Islam.
Asalnya Islam. Sehingga Nabi Ibrahim berwasiat pada anak-anak dia. Nabi Yaqub, iaitulah bapa kepada bangsa Bani Israel, wasiatkan pada anak-anak dia ketika dalam keadaan nazak. Bila aku mati, mu nak ikut agama apa? Dia tanya anak-anak dia. Mu nak sembah siapa bila aku mati? Bagaimana keadaanmu? Apa kepegangan kamu? Tidak tanya nak harta mana, nak kedai mana, nak kebun mana. Apa ajaran kamu pegang? Pada masa Yaqub dalam keadaan nazak, orang Yahudi kena sedar bahawa ayah dia yang pertama Yaqub adalah Islam. Wasiat kepada anak-anak dia supaya Islam, bukan agama Yahudi. Kemudian dikhususkan Islam itu dengan perkataan ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikhususkan Islam itu dengan ad-din yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berulang tu dari Tuhannya, dengan mengikut sepenuhnya tanpa kait, tanpa ikatan dan syarat. Maka dengan itu lahirlah ketundukan kepada Allah Rabbil Alamin secara khusyuk dan ikhtiari pilihan sendiri. Berdasarkan daripada itu, maka takrif Islam itu ialah pada ayat-ayat yang baca dulu, kepatuhan secara ikhtiari, secara pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilahirkan secara mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dan diperintah supaya menyampaikannya kepada manusia. Dengan makna, kalau Islam dengan paksa, hati dia tak reda. Kalau tak masuk Islam, kau bunuhmu. Dia masuk Islam, dia takut kena bunuh. Itu tak betul gitu. Mestilah dengan rela hati, dengan reda. Atau Islam nak tunjuk-tunjuk korang. Tengok Islam kuat, dia mengaku Islam. Hati dia tak percaya ke Islam. Itu bukan Islam. Itu munafik. Islam ni mestilah reda dengan rela hati. Tak boleh paksa orang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Takrif yang kedua kepada Islam yang dikemukakan oleh ulama, Islam adalah nizam, yakni peraturan atau sistem perundangan yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya disampaikan kepada manusia serta menyatakan apa yang mengenai orang yang mengikut dan menentangnya sama ada dosa dan pahala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Al-Imran ayat 85. Maksudnya, dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya. Dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Menunjukkan Islam adalah sistem hidup manusia yang berkait dengan perundangan ataupun hukum syariat yang lengkap mengatur semua kehidupan manusia, sama ada diri, keluarga, masyarakat, negara, antarabangsa, politik, ekonomi, dan lain-lain, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya disampaikan, diajar kepada seluruh manusia dan menerangkan orang yang mengikutnya dapat pahala dan orang yang tak ikut berdosa.
ada balasan syurga dan neraka. Itu makna Islam. Maka ditegaskan dalam ayat yang dibaca tadi, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Oleh kerana itu, ulama-ulama fiqh meletakkan syarat sah. Semua amalan ialah Islam. Kalau kita baca berkenaan dengan sembahyang, syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah haji yang pertama Islam. Syarat sah zakat yang pertama Islam. Begitulah syarat sah yang lain. Yang pertama mesti Islam. Kalau tak Islam, tak sah amalan itu. Buat amal pun tak sah, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Semua amalan mestilah ikut Islam. Termasuklah nikah kahwin. Kalau tak ada Islam, tak sah. Termasuk muamalat berniaga tak ikut hukum Islam, tak ada pahala kelebihan dalam perniagaan itu. Begitulah semua kehidupan. Politik syaratnya adalah Islam. Lain daripada Islam tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ideologi ciptaan manusia. Bukan daripada Islam. Allah Ta'ala tak terima. Itu ta'rif yang kedua. Yang ketiga, Islam itu ialah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan yang berbentuk akidah, yakni kepercayaan, akhlak, yakni perangai, dan syariat, ibadat, muamalat, dan segala berita yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah diperintah agar disampaikan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Maksudnya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah, dan Allah tetap memelihara kamu dari gangguan manusia. Maksud apa yang diturunkan itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan hadis Nabi SAW merupakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang diakui oleh Nabi, yang terkandung di dalamnya segala hukum-hukum yang tersebut di atas. Itulah dia yang dikatakan Islam. Terkandung di dalamnya perkara akidah, disebut tauhid, iman, kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Berkait dengan iman. Berkait dengan akhlak, baik dan buruk, benar, bohong, syukur, kufur dan lain-lain. Itu akhlak. Perangai. Syariat, hukum halal dan haram, boleh dan tak boleh, sah dan tak sah. Yang berkait dengan ibadat, berkait dengan kehidupan manusia, muamalat, berniaga, bercocok tanam dan lain-lain. Itu semua disebut di dalam Quran yang diajar Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga cerita-cerita dalam Quran. Cerita zaman dahulu, cerita kaum Nabi Nuh, cerita Nabi Adam, cerita kaum Nabi Nuh, cerita kaum Ad, kaum Samud, cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kaum yang lawan Nabi dan Rasul, cerita-cerita zaman dahulu, kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Dzulqarnain, itu cerita dalam Quran. Dan semua cerita itu adalah betul. Termasuklah juga cerita yang disebut tentang keadaan alam, peredaran bulan, matahari, bintang, cakrawala, disebut dalam Quran. Kita kena percaya. Dan didapati, mengikut kajian sains hari ini, apa yang Quran cerita itu adalah betul. Nabi beritahu semua. Ada yang Nabi lihat sendiri, ada Nabi tak lihat. Nabi dengar cerita je. Ada yang Nabi tak nampak pada zaman dia, zaman sekali nampak kejadian alam. Jadi semuanya adalah betul. Maka semua perkara termasuk hari kiamat, hari akhir adalah betul. Itulah dia ajaran Islam. Bukan saja hukum hakam, termasuklah kepercayaan, termasuklah perangai, termasuklah cerita-cerita. Cerita-cerita dulu, sekarang akan datang.
termasuk perkara yang gaib. Mesti percaya. Itu Islam. Yang keempat, Islam ialah keseluruhan ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang berhubung dengan akidah, kepercayaan, amalan dan hukum yang disertai dengan kepatuhan secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Surah Al-Baqarah ayat 112. Maksudnya, bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah sedangkan dia berlaku baik, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya, dan tidak ada takut bagi mereka dan tidak juga berduka cita bila mati. Itu makna Islam. Makna serah diri pada Allah Ta'ala dalam semua perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Menyerah diri. Islam makna menyerah diri. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, zahir dan batin. Jasadnya menyerah diri, hatinya menyerah diri. Penuh kepada Allah Ta'ala, kepada semua perintah, ajaran dia, dan buat baik. Barang siapa yang ikut Islam, maka tak perlu takut pada hari kiamat, tak perlu duka cita bila dia mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang betul. Itu takrif Islam. Iaitulah menyerah diri dengan ikhlas hati kepada Allah Ta'ala. Dengan khusyuk, dengan ikhlas hati. Bukan tunjuk-tunjuk, bukan muka-muka. Ikhlas sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Itu takrif yang keempat. Takrif yang kelima, Islam mengenai makna menyerah diri secara zahir sahaja. Lain dengan takrif yang keempat tadi. Menyerah diri secara zahir sahaja, sekalipun dengan tidak ada iman dalam hati. Islam seperti ini tidak memberi apa-apa faedah pada penganutnya. Itu makna Islam. Bila seorang serah diri pada zahirnya, kita tengok zahir dia, ikut, maka Islam lah. Iman kita tak tahu. Yang pertama tadi, iman dengan Islam tu tak boleh berpisah. Yang takrifnya ada dalil. Firman Allah SWT, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Surah Al-Hujurat ayat 14. Maksudnya, orang Arab Badawi berkata, orang Badawi ini orang Arab kawasan pedalaman, yang jauh daripada Madinah, yang tak mengaji banyak. Mereka berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katalah, kami telah Islam. Kerana iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu. Kerana puak-puak ni datang menghadap Nabi, nak harta zakat, nak bagian zakat, nak sedekah, nak harta, nak duit. Artinya tak ikhlas. Mengaku sebagai orang Islam. Maka Allah Ta'ala dedahkan kepada mereka. Mereka berkata, kami beriman. Wahai Muhammad, beritahu, mu tak beriman, mu Islam saja. Ini ada dalil menunjukkan Islam itu ialah mengikut pada zahirnya sahaja. Hati tidak percaya. Dikuatkan oleh hadis, diriwayatkan hadis Rasulullah SAW oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Iaitulah salah seorang sahabat 10 yang Nabi janji syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad meriwayatkan, "A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa Sa'dun jalisun fihim. Qala fataraka Rasulullah SAW minhum man lam yu'tihi wa huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ma laka an fulanin. Fawallahi inni la arahu mu'mina." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw musliman." Fasakata qalilan. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Faqultu ma laka an fulan. Fawallahi inni la arahu mu'mina. Faqala aw muslima. Inni la u'ti ar-rajul wa ghayrahu ahabba ilayya minhu khasyatan min ayyukabba wajhuhu fin nar. Riwayat Muslim.
Maksudnya, Rasulullah SAW memberi pada satu rombongan yang baru menganut Islam beberapa pemberian. Beri hadiah, beri sumbangan, zakat, sedekah kepada rombongan yang datangnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berada bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan seorang daripada mereka. Dengan tidak dia berikan apa-apa pemberian. Nabi tinggal seorang. Nabi nak uji ni seorang ni. Orang lain beri, tinggal dia seorang. Macam Nabi buat tu lah. Tengok, panjang lah kita kata. Sa'ad merasa kagum dengan lelaki itu. Sa'ad tengok lelaki ni hebat. Kerana hebat, Rasulullah uji dia. Uji dia. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, mengapa kau bersikap dia sedemikian terhadapnya? Maka demi Allah, saya melihat dia beriman. Rasulullah menjawab, adakah dia Islam? Nabi kata, adakah dia Islam? Dan Rasulullah SAW diam. Dan saya sendiri masih lagi mempunyai anggapan menurut apa yang saya tahu. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa kau bersikap demikian terhadapnya? Demi Allah, saya melihat dia Islam. Rasulullah SAW bersabda, adakah dia beriman? Rasulullah SAW bersabda, adakah dia Islam? Kemudian Rasulullah SAW diam dan anggapan saya terhadap lelaki tersebut masih seperti dulu. Lalu saya bertanya semula, bagaimanakah anggapan Rasulullah terhadapnya? Demi Allah, saya melihat dia beriman. Rasulullah SAW bersabda, adakah dia Islam? Kemudian Rasulullah SAW diam dan anggapan saya terhadap lelaki tersebut masih seperti dahulu. Lalu saya bertanya semula, tanya ulang lagi, bagaimanakah anggapan Rasulullah terhadapnya? Demi Allah, saya melihat dia beriman. Rasulullah SAW menjawab, apakah dia Islam? Sesungguhnya aku akan berikan pada lelaki ini dan lainnya. Lebih aku suka kerana aku takut dihumbankan mukanya ke dalam neraka. Aku takut dia terima tak ikhlas. Sebab tu aku buat begitu ke dia. Aku takut dia dihumban dalam neraka sebab dia tak ikhlas. Hadis ini menunjukkan Islam tu ialah zahir saja. Batin tu iman. Iman lain. Ini kita akan bincang kemudian lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهمها. Seterusnya ta'rif yang ke-6 kepada perkataan Islam yang dinyatakan oleh para ulama. Islam merupakan jawapan yang tepat kepada 3 pertanyaan yang dikemukakan kepada setiap manusia, sama ada dahulu ataupun sekarang, iaitu dari mana dia datang. Ini soalan yang pertama. Mengapakah dia dijadikan? Soalan yang kedua. Kemanakah dia dikembalikan? Soalan yang ketiga. Jawapan kepada 3 pertanyaan tersebut ialah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya panjang, ialah seluruh ajaran Islam. Pertanyaan yang pertama iaitu dari mana dia datang? Adalah terkandung di bawah firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebut dalam Quran, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqah liyubayyana lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Surah Al-Hajj ayat 5. Maksudnya, wahai manusia, jika kamu ragu, kamu syak, kamu tak percaya tentang kebangkitan pada hari kiamat, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjanjikan kamu dari tanah. Jawabannya. Kemudian dari setitik mani. Kemudian dari seketul darah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya, supaya kami terangkan kepada kamu kekuasaan kami. Dan kami letakkan di dalam rahim tempat peranakan ibu kamu apa yang kami kehendaki hingga satu masa tertentu. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai anak. Kemudian kami pelihara hingga kamu sampai tegap teguh. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, yang dimatikan. Dan sebahagian dari kamu dikembalikan pada usia yang paling lanjut, usia yang tua. Sehingga nyanyuk supaya ia tidak tahu apa-apa lagi sesudah tahu. Ada yang panjang umur sampai nyanyuk. Kalau nak tahu, itu kejadian kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala ada di ayat Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah jadikan manusia dari air yang terasing dari tanah. Kemudian kami jadikan setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara dalam rahim. Kemudian kami jadikan mani itu seketul darah. Lalu kami jadikan darah itu segumpal daging. Kemudian daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang-tulang itu kami liputi dengan daging. Kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain sifatnya. Maha suci Allah sebagai pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala, ada ayat lain lagi. وَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Surah At-Tariq ayat 5 hingga 7. Maksudnya, maka cobalah manusia itu melihat dari apa yang dia dijadikan. Dijadikan dari air yang terpancar yang keluar dari sulbi laki-laki dan taraib, tulang dada perempuan. Itu jawapan kepada soalan yang pertama. Daripada mana kamu datang? Dari mana dia datang? Itu ayat. Dan banyak lagi ayat yang lain disebut dalam Quran. Yang disebut sebahagian sahaja. Asal manusia daripada tanah, makanan-makanan yang dimakan jadi air mani, masuk dalam lelaki, kemudian berlaku persetubuhan, campur dengan mani perempuan, Tuhan jadikan proses beberapa bulan sehingga jadi seorang manusia. Daripada mana kamu daripada tanah. Pertanyaan kedua, iaitu mengapakah dia dijadikan? Mengapa manusia dijadikan? Adalah terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya maksudnya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Mengapa manusia jadikan? Supaya mereka menjadi hamba. Dia mengabdikan diri kepada Allah. Di mana pengabdian itu berlaku? Dengan ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ma'rifatullah. Kenal Allah Ta'ala.
Siapa Allah Ta'ala? Tak ada Tuhan melainkan dia saja. Dengan sifat-sifatnya yang layak bagi ketuhanannya. Kasih kepadanya. Kasih kepada Allah yang menjadikan dia tunduk, patuh dan mengikut segala ajaran yang diturunkan untuk manusia bagi menyempurnakan kehidupan mereka, mengikut kedudukan yang layak yang disediakan bagi mereka, agar mereka mencapai kebahagiaan sebenarnya di dunia dan di akhirat. Tujuannya supaya manusia itu patuh, taat pada Allah. Tak ada pilihan. Makna mengabdikan diri, memperhambakan diri, apa-apa yang Allah Ta'ala perintah, tak boleh tolak. Perintah dia, larangan dia, tak boleh tolak sekali-kali. Tak ada pilihan. Mereka tunduk bagi Allah. Patuh padanya. Itu makna abdi. Bukan rakyat. Bukan petugas, bukan pekerja. Hamba bagi Allah. Dengan kepercayaan Allah itu maha adil, maha rahmat, maha sayang, kasih kepada hamba-Nya. Semua perintah Allah adalah baik. Semua larangannya mendatangkan mudarat. Percaya, ikut sajalah. Sama ada tahu hikmahnya ataupun tak tahu hikmahnya. Kan ada orang tu nak tahu dulu hikmah, tahu hikmah, tak ikut. Pandai pada Tuhan. Itu sudah melanggar kedudukan abdi kepada Allah. Pertanyaan ketiga, iaitu ke mana dia dikembalikan? Akhir manusia di mana? Akhir dia, ujung dia. Kembali ke mana? Ada terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Akhirnya kamu mesti bertemu Tuhan. Mati, berjumpa dengan Tuhan. Berlaku hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Surah Ar-Rum ayat 11. Maksudnya, Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah dikembalikan. Kamu akan dipanggil balik oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zumar ayat 7. Maksudnya, kemudian kepada Tuhanmu lah kembali kamu, lalu Ia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kamu boleh balik. Cerita apa yang kamu buat di atas dunia, masa hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha. Surah An-Najm ayat 42. Maksudnya, dan bahawasanya hanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Kemuncak kesudahannya balik pada Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna ila rabbikar ruj'a. Surah Al-Alaq ayat 8. Maksudnya, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ayat-ayat tersebut menyatakan kesudahan manusia, iaitu manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuat perhitungan, hisab dan balasan terhadap amalan mereka di dunia. Seterusnya ditentukan tempat yang sewajarnya bagi diri masing-masing. Sesiapa sahaja yang bersih jiwanya dengan iman dan amal saleh, amal yang baik, telah dijanjikan syurga. Dan kepada sesiapa yang kotor jiwanya dengan kufur, lawan Tuhan, dan maksiat derhaka, maka balasannya ialah neraka kalau tak bertaubat. Itulah dia Islam. Jawapan pada soalan yang pertama, manusia asal dari mana? Yang kedua, mengapa mereka dijadikan? Yang ketiga, di mana kesudahannya? Itu jawapannya ialah seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam Quran, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang sempurna daripada awal kejadian sehingga hidup, sehingga mati,
dan dibangkitkan semula. Dalam seluruh kehidupan mereka, kejadian mereka, dinyatakan dalam Quran, dinyatakan oleh Islam. Islam memberi jawapan kepada semuanya. Wallahu a'lam.